Dalam episod kali ini, kita lebih sarat dengan info menarik seperti Hagia Sophia, Masjid Biru, ikan Nabi. Selain dari itu, berhati-hati ya bila melancong negara orang, takut jadi bangsa penyelut saku. Si lawan ni hampir kena copet tau. Oh ya ke? Tu perasan tak ada dua orang budak kecil. Tapi sebelum itu, kita ingat balik apa yang berlaku dalam episod lepas. Kita melawat Galata Tower, yang di sini orang Islam pertama cuba untuk terbang. Sejarah tram merah Istanbul, dan yang paling penting, aku tanya orang tempatan kenapa mereka suka sangat dengan tangkal Evil Eye ni. I have a question. Can I ask you about this? What is this? Ain. Yeah, it's an eye. Yeah, this is for you, for good luck. Oh, gift. My okay, gift okay. for you. Okay, thank you. He like you. So I can give this to my auntie who likes to gossip. Cool. Okay, okay. Okay, dah habis shopping. Dah ada rantai sihir. Dah tiba rantai sihir. Sekarang ni kita akan pergi ke Eminonu untuk pergi ke Spice Bazaar. Kita beli oleh-oleh yang seterusnya, macam makanan, spices dan banyak lagi lah. Cantiknya masjid ni. Ni diorang pun ada hop on hop off tours. Kau ingat kat KL je ada. Bosphorus tu adalah sinonim juga dengan nama terusan diorang tu, Bosphorus. Pandai diorang bagi nama. Malah tahu korang datang sini naik bas ke apa semua, pandailah korang cari bosphorus.com. Ni dia punya Spice Bazaar. Okay, note to Hisman Huzi, tempat yang sering kena scam. Okay korang, inilah Spice Bazaar. Korang tengok dekat atas ni bumbung dia cantik gila. Dia bukanlah bumbung, ceiling dia. Lepas tu bila pandang bawah, meriah bukan? Bazar Rempah Istanbul, juga dikenali sebagai Spice Bazaar, memiliki sejarah yang kaya yang menghubungkan antara era perdagangan. Dibangun pada awal abad ke-17 di kompleks Masjid Baru Yeni Camii, tujuan utama pembangunannya adalah untuk membantu perdagangan rempah ratus dan barang berharga dari pelbagai negara, terutamanya Mesir. Sejak awal pertubuhannya, Spice Bazaar telah menjadi pusat perdagangan di Istanbul dan dipenuhi rempah ratus eksotik, biji-bijian, ubat-ubatan dan barang-barang mewah dari pelbagai sudut dunia. Anta min Suriah? أنا من سوريا. I went to Albab, I went to Azaz. الباب. I'm from الباب. You from Albab? Very nice place. We were supposed to go to Jenderes. جندرس. Yeah, جندرس now is broke all. Broke all, and then we're supposed to go there, but then there is people fighting there, so we are not allowed to go into Jenderes. Yeah. But in Albab, there's a place where all the Syrian refugees, they go after the earthquake. We build a lot of camps for them to stay. I understand. Thank you for help. No worries, no Thank you worries. for Thank you, helping. Malaysians help me. Malaysians give me money to build the camps. Thank you for everybody for help Alpha. Thank you so much. Spice Bazaar dengan cepat menjadi salah satu tempat yang paling penting dalam jaringan perdagangan global. Selama berabad-abad, Spice Bazaar telah menjadi saksi kepada perjalanan sejarah Istanbul. Dalam masa yang panjang, Istanbul telah menjadi pusat budaya dan perdagangan yang penting, menjalin hubungan dengan pelbagai peradaban dan kebudayaan. It's so hot. You can just do like this. Okay. If it's so hot, yeah? Okay, Malaysia now very hot. You can do like 40 degrees right now in Malaysia. Oh my god, you need Yes, to close sir. all your face. Like this. Spice Bazaar juga telah menjadi pusat pertemuan dan titik singgah para pedagang dari Timur Tengah, Eropah, Asia dan Afrika. Pertukaran komoditi dan idea-idea dari berbagai tempat di dunia telah membentuk kekayaan budaya dan sejarah Spice Bazaar. Selain sebagai pusat perdagangan, Spice Bazaar juga berperanan sebagai pusat budaya. Dekat sini ada baklava. Kalau korang suka manis-manis, bolehlah, especially kawan-kawan daripada Kelantan kan. Korang kan suka manis-manis kan, pergi beli ni, korang mesti suka. Ni baklava berisi coklat dengan pistachio. Penduduk setempat dan pengunjung berkumpul di sini untuk berbelanja, berinteraksi dan berdiskusi tentang pelbagai hal. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan renovasi selama berabad-abad, Spice Bazaar tetap menjadi salah satu daya tarik utama Istanbul hingga saat ini. Si lawan ni hampir kena copet tau. Oh ya ke? Tu perasan tak ada dua orang budak kecil menyelit kat situ. Aku ni kalau budak kecil menyelit, aku macam kau ni kan. Tapi aku pandang je, tengok je. Lepas tu dia dua orang budak. Seorang budak tengah pegang phone, macam nak berlakon. Seorang lagi budak pegang zip you, buka macam tu tau. Aku Caught macam right-handed. Caught right-handed. Aku nampak budak tu, aku terus dia kan, dia terus pusing macam tu.
Modus operandi dia. You perasan tak? I thinking budak tu tadi. Saya nampak budak tu tapi tak expect lah dia nak buat macam tu. Budak kecil. Oh, budak kecil dua orang perempuan Dua kecil perempuan. Perempuan. Memang patut kena thinking. Okey, lepas kita dah marah anak orang sebab kena copet, hampir kena copet. Aku memang suka buka aib orang. Sekarang ni korang tahu lah, dah kena berhati-hati sekarang ni kita akan pergi makan seafood katanya. Dekat mana? Dekat Melaka lah tiba. Bakar sambal. Eminem ni kat situ. So ada jambatan ni kan, bawah dia ada restoran. Nampak tak? Balik Memek Sarata Galata Abang Tersembul. Ini adalah jambatan yang korang ingat tak masa semalam? Masa kita jalan lalu jambatan ni adalah yang ramai orang memancing tu. Jambatan yang pakcik tu memancing tu semua. Ini bawah jambatan tu ada restoran. Sampai sekarang pun ada lagi orang memancing tu. So kat situ mancing tu semua. Okay, jom kita tengok dia punya menu apa ikan ada. Sebab of course tak sama apa benda ikan ni tu. Bapak scary tu ikan ni. Bream. Ni mesti penyokong ni Najib lah Bream. Okay, lepas tu bodoh lah aku terhibur di sini. Scary tu ni. Ikan macam ada ketuat. Yang warna merah yang macam ada ketuat tu. Ya, aku macam takut nak makan. Tapi rasa tertarik nak makan. Nak, you rasa geli tak? Ini ikan dia, ikan dia ada ketuat. Oh, for 2% macam agak no, we don't have this in Malaysia. We scared to eat. Bagi mereka yang belum pernah melihat ikan turbo laut hitam, ia juga dikenali sebagai Seta maxima atau ikan tunggal laut hitam. Adalah spesies ikan mendata yang boleh didapati di Laut Hitam dan juga Laut Azov. Mempunyai penampilan yang khas dengan badannya rata dan kedua-dua mata terletak di bahagian atas badannya seperti ikan nabi. Bentuk badan yang unik ini membolehkannya menyelaraskan diri dengan lantai laut dan melindungi diri dari pandangan pemangsa. Turbo laut hitam biasanya ditemui di kawasan berpasir atau berlumpur di sepanjang pantai dan di muara sungai. Walaupun ia juga boleh ditemui di perairan yang lebih dalam. Ia adalah ikan demersal yang bermaksud ia hidup dan makan dekat dasar laut. Ia terkenal kerana kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis perairan, membolehkannya berkembang dengan baik dalam habitat yang berbeza dengan konsentrasi garam yang berbeza. No, she's scared. She's scared. A few moments later. Ni adalah hasilnya. Kak, mana ikan yang berpenyakit tadi, Kak? Tak sanggup. Campak balik. Macam tak tergamak nak makan. Makan kambing bakar, macam ikan celup tepung. Ni grill lah, grillfish. Grill bonito. Apa bonito? Ni bonito. Bonito yang orang Jepun buat flake-flake tu kan, yang makan atas takoyaki. Tapi kita bakar. Okay guys, makan-makan. Ya. Padahal tisu tak habis. Makan ikan tu. The next morning. Morning, selamat pagi. Hari ni hujan ya. Hujan yang turun bagaikan asid perut. Hari ni kita akan berjalan lagi ya. Kali ni kita nak masuk Hagia Sophia katanya. Okay, so dekat sini boleh nampak dia punya sulaman kan. Sulaman dia hitam on top of kain baldu warna hitam. Jangan cakap kat orang, ini blazer perempuan. Deras ya? Note to His Manhuze, hujan tu wujud waktu spring. Okay, note to His Manhuze, bawa payung dalam luggage. So disebabkan hujan, kita akan pakai metro. Metro ni dia adalah bawah tanah punya train lah. Tak, rambut aku habis jadi macam Zaman Islam, penyek je gitu. Agak-agak Kak Ju berapa lah Celsius? 11 or 12. Oh, 10, 11. 10 atau 11. Tapi it feels like, I don't know, 9 macam tu. Sebab campur sejuk lagi, campur angin apa semua. Lepas tu daripada sini kita naik apa nama dalam ni, train ni atas jalan raya ni, pergi ke Sultan Ahmed. Lepas tu jalan-jalan, tiba-tiba tepi jalan ada bunga tulip.
Oh, ni ke bunga tulip? Tulip memegang pentingnya budaya dan sejarah di Istanbul. Berikut adalah beberapa fakta mengenai tulip di Istanbul. Tulip awalnya dibudayakan di Asia Tengah dan kemudian diperkenalkan di Kesultanan Uthmaniyah termasuk Istanbul pada abad ke-16. Ia kemudian menjadi sangat popular pada era tulip 1718 hingga 1730-an di Kesultanan Uthmaniyah. Ini adalah waktu yang dikenali sebagai perkembangan budaya dan seni. Istanbul kemudian memiliki berbagai taman dan taman tulip. Salah satu yang paling terkenal adalah Taman Emergan yang terletak di sisi Eropah. Festival Tulip Istanbul diadakan setiap tahun pada bulan April bersamaan dengan musim mekar tulip. Selama festival ini, Istanbul dihiasi dengan pelbagai jenis dan warna tulip, menciptakan pemandangan yang menakjubkan di seluruh kota. Okay, kita dah sampai kat kawasan pekarangan Hagia Sophia ni. Kau ni cantiknya bunga tulip dia, keliling. Betul semua warna pink. Ada juga yang putih kat situ. Tulip kemudiannya memiliki signifikansi budaya yang dalam di Istanbul. Tulip ini terkait dengan warisan Kesultanan Uthmaniyah dan landmark sejarah kota termasuk istana, masjid dan seni tradisional. Okey, yang kita nak masuk sekarang ni adalah Blue Mosque. Blue Mosque belum lagi masuk Hagia Sophia. Ini adalah Blue Mosque. Masjid Biru juga dikenali sebagai Masjid Sultan Ahmed ialah sebuah masjid bersejarah terkenal yang terletak di Istanbul, Turki. Masjid Biru dibina antara 1609 dan 1616 semasa pemerintahan Sultan Ahmad yang pertama. Ia direka oleh arkitek Sedefkar Mehmet Aga yang merupakan seorang pelajar kepada arkitek terkenal Mimar Sinan, dan Mimar Sinan daripada episod lepas adalah orang yang bertanggungjawab mengubah atap Menara Galata. Masjid ini merupakan contoh yang mengagumkan tentang seni bina Ottoman dan terkenal dengan kemegahannya serta reka bentuk yang rumit. Ini adalah kawasan dalam Blue Mosque. Ni standard architecture untuk masjid-masjid dekat sini. Ramainya orang buat berkapiro. Tengok aku punya kipas, aku punya umbrella pun dah jadi apa. Aku punya payung dah jadi jenis hitam. Ia menggambarkan elemen-elemen seni bina Islamik tradisional dan Byzantine. Masjid ini biasanya disebut sebagai Masjid Biru kerana ubin biru yang menghiasinya di dalam. Ubin-ubin ini dikenali sebagai ubin iznik, dihasilkan secara manual dan memaparkan corak bunga dan geometri yang rumit. Blue Mosque. Inilah Blue Mosque dalam dia. Cantik kan? Masjid Biru menonjol kerana mempunyai 6 menara yang menjadi sumber kontroversi semasa pembinaannya. Pada masa itu, masjid lain dengan 6 menara ialah Masjidil Haram di Mekah. Untuk menyelesaikan isu ini, Sultan Ahmed pertama memerintahkan penambahan menara ke-7 kepada masjid di Mekah. Ini telur ostrich tau sebenarnya. Benda ni boleh mengelakkan daripada labah-labah, buat bersarang dan bersawang dan sebagainya. Masjid ini meliputi kawasan seluas 7,000 meter persegi, mempunyai kubah pusat yang besar yang dikelilingi oleh kubah-kubah kecil dan separuh kubah. Masjid ini boleh menampung kira-kira 10,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Biru terus berfungsi sebagai masjid yang aktif, tetapi ia juga menjadi tarikan pelancong yang sangat popular. Pengunjung dibenarkan memasuki masjid di luar waktu solat, kecuali pada waktu solat 5 kali sehari pada hari Jumaat. Next stop, Hagia Sophia. Jauh lebih besar dan jauh lebih megah lah dalam tu. Tips dia kalau korang datang sini kan dapat tak line panjang kat situ kan. Okay, so ini kalau korang nak masuk terus, semayang terus boleh masuk. Dia belah kiri. So hari ni line pun agak pendek disebabkan hujan. Sekejap, lalu security jap. Kalau yang macam Muslim boleh masuk terus dalam ni. Boleh masuk terus dalam ni dan solat dekat sini. Solat kat dalam. Cantiknya, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Hagia Sophia mempunyai kepentingan sejarah yang besar kerana peranannya sebagai pusat kekuatan agama dan politik selama berabad-abad semasa pemerintahan Maharaja Justinian yang pertama, dan ia merupakan katedral utama Empire Byzantium yang menjadi pusat rohani Kristian Ortodoks Timur. Ia melambangkan kekuatan agama dan politik Empire Byzantium serta hubungannya erat antara gereja dan negara. Sebagai katedral utama sewaktu zaman Empire Byzantium, Hagia Sophia dihiasi dengan mozaik Kristian dan artifak agama. Karya seni ini menggambarkan adegan keagamaan, para wali dan maharaja dan mencipta representasi visual yang kuat tentang agama Kristian. Dia ada peninggalan daripada gereja lama. Sebab itulah masing-masing semua dekat sini pun ambil gambar juga dekat sini. Sebab ini adalah bukti peninggalan diorang.
Istanbul yang sebelum ini semua orang tahu dikenali sebagai Konstantinopel mempunyai lokasi geografi yang unik sebagai persimpangan Eropah dan Asia. Selepas penaklukan Istanbul oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453, Hagia Sophia mengalami transformasi yang signifikan. Ia diubah menjadi masjid dan menjadi simbol pemerintahan Islam. Kekhalifahan Osmaniyah menambah menara masjid, menghapuskan ikon dan visual Kristian dan memasukkan elemen Islam ke dalam struktur bangunan. Pada awal abad ke-20, Mustafa Kemal Atatürk, pengasas Turki moden, mengubah Hagia Sophia menjadi muzium. Pengiktirafan Hagia Sophia sebagai tapak warisan dunia UNESCO mengakui nilainya yang universal sebagai monumen sejarah yang mewakili warisan budaya umat manusia dan pencapaian seni bina dari berbagai peradaban. Hagia Sophia dibuka kepada umat Islam sebagai masjid untuk beribadat oleh Presiden Erdogan. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk solat dalam Hagia Sophia yang setelah berdekat-dekat menjadi muzium. Nak bagi tahulah yang Haze dah semput buat research untuk episod kali ni dan dah mula migraine dah. Dan Haze juga sedang siapkan video percutian seminggu di Korea. Bulan Jun ini juga insyaAllah saya akan ke Syria untuk misi korban. Untuk misi korban ni saya akan update di Instagram saya saja. Dan trip seterusnya insyaAllah akan ke Jepun pada bulan September tahun ini. Diselangi dengan meeting, waktu untuk luang peribadi, bagi talk dan hadiri acara-acara klien. Selalu duniawi semua ini. Bila masanya aku nak mengaji ni. Jadi episod ini akan berhenti di sini saja dan akan cuba untuk habiskan episod terakhir Istanbul dalam masa seminggu dari sekarang. Episod akan datang lebih menarik kerana kita akan masuk istana yang diduduki oleh Khalifah Uthmaniyah. So di tempat sultan berak, kita masih lagi mewah lah, sekurang-kurangnya kita berak duduk. Dulu sultan pun berak jangkung. See our level? Tetapi video ini akan menjadi sedikit kontroversi kerana Haze akan tunjuk tempat penginapan gundik-gundik milik Khalifah Islam terdahulu menginap dan kehidupan mereka sebagai gundik. Ya, Khalifah Uthmaniyah dulu ada gundik. Terkejut bukan? Ready tak? Ready tak? Dia betul tak Islamik tapi kau buat juga. Selain itu, pelayan kepada gundik-gundik ini yang digelar sebagai Kasim, yang secara sejarahnya lelaki yang telah dibuang alat kelamin mereka untuk menjaga ahli istana wanita. Tapi itu untuk episod akan datang. Jangan lupa tekan notification button tu. Assalamualaikum. Bye.